Yang favourite? Dengar beduk berbunyi, sayup bergema di subuh sunyi. Wow. That's my favourite. That is my favourite. P. Ramlee, Tan Sri P. Ramlee. Okay, yeah. Nak balas ke nak sebut je? Berlalulah sudah Ramadan, sebulan berpuasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat kembali bersama dengan saya Khairi Jamaluddin. Saya nak ucapkan terima kasih kepada semua. Please hit the subscribe button dan jangan lupa untuk subscribe dan give us a like. Assalamualaikum. Ini adalah episod ke-14 tapi juga episod istimewa keluar sekejap. Kalau lihat saya Syaril Hamdan dan Saya KJ. kedua-dua kami berbaju Melayu lengkap untuk satu episod khas sempena Aidilfitri yang akan tiba beberapa hari lagi. Raya KJ, raya ni hari Jumaat ke Sabtu? Selalu orang tanya KJ juga Ya, orang tanya KJ. dia tanya saya macam saya tahu. Tahun lepas bila satu Malaysia dikejutkan dengan tarikh yang tidak dijangkakan, masa tu saya ahli jemaah menteri, saya menteri. Masa tu pun saya tak tahu. Takkanlah. Kabinet pun tak tahu. Takkanlah sekarang ni bila dah keluar sekejap ni saya tahu pasal ni hari raya. Ya. KJ, kita Tapi saya rasa yang penting Ya. semua kena ada plan A dengan plan B. okey. Dalam plan- kehidupan memang kena ada plan A, plan B. Memang tahun lepas tak ada plan B. Semua terkejut badak ya. Ya. So tahun ni kena ada plan A, plan B. Hari Tapi Jumaat KJ ataupun hari Sabtu. Ya, macam ada pengharapan yang ia akan jatuh pada hari Jumaat. Saya ada harapan Tak menampak macam kat Malaysia ni lah. ada harapan pengharapan lah. bahawa ia akan Lagi- jatuh pada hari Jumaat. lagi Yalah. cepat lagi best. Ya. Tapi kita bincang tadi off air sebelum ini bahawasanya dalam bila bercakap tentang bulan puasa tak ada pula orang nak laju. Tapi bila raya ni nampak macam orang bila nak start cepat. puasa. Bila start puasa tak ada pertikaian. Betul. Adakah puasa akan start satu hari lebih awal? Walaupun pun kita menunggu pengumuman daripada penyimpan mohon besar yang akan disampaikan nanti untuk kita tahu bila hari raya. Baik, kita terus ke episod hari raya kita. Hari ni kita ataupun episod ni kita tak nak bincang benda-benda yang Tak ada yang berat lah. tak ada berat lah. Tapi sebelum tu kita nak shout out dulu sebab kita punya sampin ni ditaja Every oleh week new sponsor. Every week new sponsor. Sampin kita ditaja oleh salah satu jenama street brand yang hot di Malaysia, iaitu OPT ataupun 1+2. Syaril, please, if you can do the honors. Stand up. I'm supposed to stand up. Stand up. Ini sampin daripada OPT. Saya pun pakai sampin OPT. Saya pakai yang hitam dan saya yang putih. Ya, jadi pilihan warna saya hijau dan putih. Macam ada parti politik bendera dia hijau dan putih. Ini neutral. Non-committal. Okay, so episod kali ni Syaril, kita tak nak bincang soal isu berat-berat. Kita nak bincang soal raya saja. Okay. Raya saja. Dan mungkin bagaimana sambutan Hari Raya sudah pun berubah dengan peredaran zaman di Malaysia. Dan mungkin boleh menjadi pencetus kepada perbincangan yang bakal diadakan di kampung, bersama dengan saudara mara yang kita jarang jumpa. Oh, KJ cakap macam ni, Syaril cakap macam ni. Betul juga. So kita mula mungkin dengan tradisi yang paling saya rasa saya seronok masa kecil dahulu, iaitu menggantungkan kad raya di halaman rumah. Tak pasti Syaril buat ke tidak? Buat. Masa kita terima kad raya kan, banyak kad raya kita terima. Bukan kita lah, parents Family. kita, family kita lah yang terima kad raya. Siapa nak hantar kad raya kat budak-budak kan? So family kita hantar kad raya. Kita tak tahu apa benda nak buat dengan kad raya tu. Jadi kita gantung tali, kita pasang tali, lepas tu kita gantungkan kad raya atas tali tersebut, dan sebahagian besar daripada hiasan raya dah selesai. Ya. Tapi saya nampak hari ni dah kurang dah benda itu berlaku. Tapi nak balik pada zaman itu, buat saya lebih kurang 10 tahun lebih muda daripada KJ, tapi saya pun sempat lah melihat benda itu berlaku kat rumah. Dan ada tahun-tahun tertentu tak cukup kad raya, kita sanggup beli dengan sendiri dan post pada diri sendiri. Post pada diri sendiri sendiri supaya sampai
dan boleh buat macam surprise Itu peristiwa sedih tu. Itu ada banyak Kalau dalam bahasa orang putih, that's sad, man. Yeah, but you Lebih find sedih ways. daripada iklan Hari Raya tu. So you find ways Saya tak sampai tahap post kad raya kat diri sendiri. post pada rumah sendiri, pada rumah alamat sendiri, sendiri, okay. supaya dapat feeling benda tu sampai dan kita buka ada kad raya, tapi sebenarnya kita post pada diri sendiri. Dan kadang-kadang kita bangga lah sebab dalam satu kad raya yang sampai, banyak kad raya yang sampai kan. Tapi kadang-kadang kita terjumpa juga kad raya daripada VIP, daripada Yang Berhormat, daripada Wakil Rakyat. Yang tu rasa special sikit lah. Itu dewasa sikit lah. Waktu saya kecil tak dapat lah. Sebab ni arwah bapak saya dia penjawat awam. So adalah yang apa ada yang VIP, special wakil rakyat yang hantar. Biasanya wakil rakyat dia hantar siap dengan gambar family dia, gambar family dia. So kita pun tengok lah, oh anak dia macam ni semua. Saya nak tanya kepada Syaril, do you still receive raya cards? Lepas dah keluar sekejap ni mungkin kurang sikit. Tapi tahun lepas dapat lagi. Saya hantar, saya masih lagi hantar. Mungkin tak tahun ni saya tak hantar lah. Sebab keluar sekejap. Kita menghantar tapi kita hantar elektronik. Kita hantar elektronik tahun ni. So saya nak tanya, adakah kalau kita terima kad yang fizikal, kita rasa itu lebih istimewa sekarang sebab benda yang rare, benda yang jarang? Mungkin bagi kita yang pernah melalui zaman terima kad fizikal tu ada erti lah. Ada nostalgia. Okay. Tapi saya terfikir kalau seorang yang sekarang ni berumur tak tahu 12 tahun, 13 tahun, 15 tahun yang tak pernah melalui zaman tu, kalau dia dapat kad fizikal, adakah dia akan merasa apa-apa yang istimewa ataupun dia rasa benda tu janggal? Dan mungkin ini sebenarnya tema bila bercakap tentang aktiviti dan raya ni, dia nostalgic lah. Dia nostalgic. Macam mana kita umur pun kita akan balik pada umur, benda yang kita melalui dulu waktu kita kecil. So untuk zaman millennial dengan Gen Z ni, adakah mereka akan rasa nostalgia dengan gift yang dia akan terima? Gift ni message elektronik lah. Satu ketika dahulu dia akan cerita kepada anak dia, dulu saya dapat gift. I don't think so lah. Zaman sekarang ni mungkin zaman 10 tahun akan datang akan ada AI punya avatar. Jadi gift tu akan dilihat sebagai benda yang klasik. Yes. Dan avatar itu boleh mengambil bentuk yang pelbagai ataupun hologram. Hologram. Sri Zahid datang, selamat hari raya. Alhamdulillah. Salam. Saya batin. So kad raya memang ada juga saya terbaca hack ni, saya tak pasti masih lagi berkesan ataupun tidak. Ada orang yang kata ada hack. So hantar kad raya kepada istana. Dan tahun depan istana akan hantar semula kad raya daripada sultan ataupun raja yang berkenaan. Dan kita boleh tunjuk kepada kawan-kawan, saya dapat kad raya. Kita yang hantar dulu. Kita hantar dulu sebab biasanya istana ni dia akan ada database lah. Siapa yang hantar kad raya, dia akan masukkan dalam database dia. So dia akan kata saya dapat kad raya daripada sultan. Kalau betul hack ni KJ, tahun depan memang banyak lah yang terima, sebab mungkin ramai yang akan dengar hack ini akan test. Tiba-tiba istana negeri dan juga istana negara semua dapat banyak kad raya. Kita tengok betul atau tidak hack dia. So macam mana pun kad raya telah pun melalui peredaran zaman. Dulu fizikal, seperti mana yang saya sebutkan tadi, Syaril dan saya biasa gantung kad raya sebagai hiasan. Sekarang ni semakin kurang kad raya dan semakin ramai yang cukup dengan menghantar pesanan melalui kad elektronik ataupun kad digital. Dan ini sudah menjadi sesuatu yang diterima pakai. Saya nak tanya Syaril, cakap soal tradisi ni, duit raya. Duit raya ni memang benda yang wajib lah, yang wajib diberi dan juga yang wajib diterima bergantung kepada kedudukan kita. Adakah kita dah sampai tahap, dan saya tak pasti sebab saya masih lagi kalau nak bagi kepada anak-anak buah dan sebagainya, saya bagi secara tunai dalam sampul. Tetapi adakah yang sudah bagi melalui e-wallet? Saya nampak option tu. Tapi saya tak pernah memberi melalui e-wallet dan tak pernah menerima melalui e-wallet ataupun tapi digital. Tapi kalau bagi melalui e-wallet, ada feel tak? Saya ingat tak ada feel. Tak ada feel. Sama macam bayar zakat kot. Sama macam bayar zakat. Saya pernah boleh buat online kan? Boleh buat online. Saya pernah buat online dalam setahun 2 tahun. Itu sebab saya terlupa. Saya terlupa sudah last minute, macam alamak, tak sempat nak pergi masjid, risau tak sempat berjumpa dengan Amil, jadi terus guna Maybank to You ataupun aplikasi lah. Tapi
semenjak saya ingat dan saya tak cuai, memang saya lebih nak duduk gemar depan Amil nak salam Yes. dia. Dia punya feel dia lebih, feel dia lain lah. feel dia lain, ya. feel dia lain. Mungkin serupa lah dalam hal duit raya Tapi ni. mungkin untuk generasi baru dia lebih mudah untuk terima melalui e-wallet. Tak payah ada awkward situation, dia tunggu kat situ, dia, Pak Cik ni bagi ke tidak. Lepas tu aku nak tunggu sampai Pak Cik ni belah ke sebelum aku buka ni sampul ni, nak Ya. tengok dia bagi RM10 ke RM5 ke RM1 ke. Ya. Dia terus masuk. So macam ada e-wallet contoh Big Pay kan, dia ada dia boleh letak grafik, boleh letak gift, ada dia punya hiasan sikit. You have duit raya. Ya. Tapi that's part of it kan. The awkwardness is part of it. Awkwardness part of it. Awkwardness sebahagian daripada bila kita beraya, bila macam KJ gambarkan tadi lah, waktu umur kita kecil, nak tunggu pakcik tu bagi ke tidak. Pakcik tu pun tahu kita tengah tunggu, dan dia saja bagi kita menanti-nanti, dia pun perli sindir ada ke tidak. Jadi proses itu ada, tak tahulah, kalau terlalu mudah untuk saya sebut, mungkin tu sebahagian sifat kemelayuan kot. Kemaluan ke kemelayuan? Kemelayuan yang mana kita gemar dari segi hierarki umur ini untuk saya nak guna istilah yang betul lah, sindiran itu bentuk kasih sayang, tapi dia tapi kadang-kadang kita pening tau, sebab benda ni tak ada rules. Dia tak ada rules. Sebab setengah keluarga dia lain, setengah keluarga dia lain. So saya selalu pening dengan anak menakan yang dah besar, yang tak kahwin ni. Dia dah besar dah dewasa, dah kerja, tapi tak nak kahwin. Lepas tu bila time kita bagi duit raya, dia ada kat situ juga, pacar kat situ juga. What the hell do we do with this person, man? Dia, kalau kita bagi nilai yang sama dengan anak menakan yang kecil, dia marah pula. Betul. Dia kata kedekutnya, bagi aku RM10, aku dah kerja kot. Tapi what do you do with this person? Dan saya pasti pendengar tahu person ni kan, tahu person ni. Setiap family ada. Setiap family ada orang. Kalau saya lah, rate dia akan bergantung pada umur. So ada beberapa sampul Ada lah. beberapa sampul. Ada color coding, ada macam-macam. Sama. Ada untuk pastikan kita cover all bases. Untuk makcik dan pakcik pun ada juga kan. Different. Sebab dia sekarang ni dah ada expectation, harapan, bukan hanya oleh anak buah, anak menakan, cucu dan sebagainya, tetapi orang tua. Pun kita rasa kita nak bagi. Dan dulu bukan tak dia macam tu dulu tak sangat lah. Saya tak ingat sangat lah. Mungkin kita bagi ibu bapa kita, tapi sekarang ni mungkin pemberiannya lebih luas. Makcik, pakcik dan sebagainya, sebagai token. Token kesayangan kita kepada mereka, terutama mereka dah bersara, dah berumur, dan kita masih lagi bekerja. Dan mungkin duit raya dalam semangat tersebut kita bagi kepada mereka yang mungkin tidak lagi ada pendapatan, dan kita menghargai mereka dan menunjukkan kasih sayang kita kepada mereka. Jadi saya nampak kita memang ada color coding. Saya ada sampul yang berbeza-beza untuk orang yang berbeza-beza. Cuma kadang-kadang awkward lah, sebab kadang-kadang dia datang sekali. Dia datang sekali, dan dalam gerombolan yang satu tu ada pelbagai kategori. So dia akan pandang lah, kenapa dia ni dapat yang lain. Pernah melalui kena strategik dalam kita punya proses menyampaikan tu. Ada kena cari peluang cepat untuk cover ataupun untuk pilih, ni momen ni kena bagi pada kelompok ni, and then kita cari momen lain lepas untuk tu cepat-cepat belah. So jangan kita dimajliskan di mana kita berdiri, kemudian satu persatu datang, itu awkward. Sebab kan kantoi. Yang ni tebal, yang ni nipis, ataupun ni colour lain. Itu cari pasal lah. So kena alah, politician tak reti pun benda ni. Saya tak tahu. Okay. Saya tak terlibat dalam budaya semua ni. Bukan budaya bagi kewangan. Maksud saya pandai mencari peluang. Okey, satu lagi Please yang be clear. satu lagi yang saya nak sembang dengan Syaril lah. Yang ini adalah masalah busana, masalah fashion yang sehingga hari ni saya tak tahu macam mana nak selesaikan. Sebab masih belum lagi inovasi yang boleh menyelesaikan masalah ini. Saya rasa apa? Baju Melayu. Benda yang paling tak praktikal pasal baju Melayu ni apa? Dalam konteks duit raya, dalam konteks poket. Poket ni kat dalam. So saya tak tahu macam mana nak awkward. Kita nak kena naik angkat sampin kita. Saya pernah tengok ada sampin yang jual dengan poket, tapi damn awkward lah, macam Doraemon kan. So what do you do? Ada setengah yang bawa man bag,
Tapi man bag tu, get the wife to handle the money. tadi you kata you orang politik, licik, tahu macam mana nak selesai. Last ask the wife to handle. Use all resources available. Tak, saya rasa this kena ada inovasi ni. Okay. Sebab poket yang dalam ni, kecuali kita buka samping kita, memang useless lah. Dan ada 4 poket tau. 2 dekat baju, 2 lagi kat seluar. Tak boleh guna tak langsung. boleh pakai. Kecuali kita selak samping kita. Okay, mungkin ada pendengar kita yang dah ada innovation ni, kita pun tak tahu. Kalau ada yang tolong bagi tahu dalam komen, dan kita boleh bagi shout out next episode. Kot-kot lah dah ada penyelesaian sebenarnya. Sebab sekarang ni, zaman sekarang ni, ada baju Melayu style dia pun dah berbeza-beza dah. You punya baju Melayu slim fit. Slim fit but within reason. Okay, so ada setengah purist. Purist ni yang OG lah, original gangster lah. Kalau pergi ke Wisma Yakin semua tu, lepas tu minta apa baju Melayu slim fit, kena maki lah, kena maki. So slim fit ni dia tak ada pesak. Tak ada. Dia macam baju biasa. Pesak tak ada kan kat sini. So dia tak ada. So dia tergantung lah. Dia ada explanation dia lah. Kalau baju Melayu berpesak ni ada 6 ataupun 7 kain yang kena dicantumkan. Dia ada makna ni dan sebagainya. Tapi bagi saya sama je. Siapa yang check ada pesak ke tak kan? Wisma Yakin lah. Wisma Yakin akan check. Tapi saya rasa kalau Syaril kena pakai slim fit. Sebab slim. Thank you. Mungkin deal dia kena pakai yang berpesak lah. Dia kena pakai yang berpesak sebab out of necessity. Bukan sebab budaya pun. So tapi ada yang terlalu ekstrim. Kalau tengok yang terlalu slim fit, dia dah bukan slim fit, dia dah skinny sangat-sangat. Itu dah mungkin kita pun tak boleh. Syaril rasa mana kita berhenti? Where do we stop the line? I'm the line. How slim is too slim when it comes to baju Melayu? Kalau sampai nampak apa? Nampak. Check dulu pokok ternampak sekarang ni. Tak. Is that too slim? I think if it's macam saya ada it shouldn't be hugging. Dia tak sepatutnya. Music video Datuk Alif Shukri Telajak Laris, dia pakai macam skin suit dengan selampin tu. Tak boleh. Kalau saya macam kurang sikit lah. But who are we to judge? So how slim is slim fit? I think I'm the line. You are the line. I am the line. So tuan-tuan dan puan, inilah garisan dia. Jangan lebih slim daripada saudara Syaril. We come back after this. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat kembali bersama dengan saya Khairi Jamaluddin. Saya nak ucapkan terima kasih kepada semua. Please hit the subscribe button dan jangan lupa untuk subscribe dan give us a like. Kembali ke episod Hari Raya Keluar Sekejap tahun 2023. Kita masih lagi nak bincang soal fashion ataupun busana raya ni. Kita cakap soal lelaki lah sebab kita lelaki. Saya nak tanya Syaril, sebab saya nampak Syaril pakai kasut kulit untuk apa dengan baju Melayu ni. Saya pakai capal. Jadi mungkin Anwar Ibrahim style, PMX style. No, saya tak rasa PMX yang mencipta capal ni. Saya rasa capal ni lagi lama daripada PMX kot. Cuma dia mempopularkan buat masa ni. Tapi ini capal daripada dulu sebelum dia jadi PMX. Sebelum jadi PM. Sure. Just. Okay. So, what is the right footwear for baju Melayu? Is it kasut kulit? Is it capal? Is it trainers? Kalau kita tengok kawan kita Bobby, dia suka pakai Converse. Itu foul. Itu out lah. Offside. Itu memang out lah. Fopa gila lah. Memang fopa gila. Tak senonoh lah. Tak senonoh. Especially bila dia umur hampir 50 tahun tau. Kalau dia teenager lagi okay lah. Dia tak sedar diri. Dia pakai Converse. Raja Syaril dia pakai Converse dengan baju Melayu umur 50 tahun. Hampir 50 tahun. Gila. Okay, so apa footwear yang correct? Kalau I don't know. Saya rasa kalau pakai kasut lah, dia kena kasut kulit kot. Kasut kulit Kena kasut kulit. Dan hitam. Kena hitam. Kasut getah, kasut sneaker semua ni tak boleh lah. Tak kena. Kasut high top semua tak boleh. Kena standard konservatif. Kasut kulit. Songkok ni dia songkok berbumbung macam saya ke songkok yang rata macam ni punya? Berbumbung? Berbumbung sikit. Berbumbung sikit. Sekarang ni saya difahamkan 4 inci yang paling popular. 4 inci dia punya ketinggian dia. Adakah Syaril rasa selesa pakai baju Melayu dengan kopiah? Contoh. Kurang. Kenapa?
macam mana KJ pakai baju hijau, saya tak pakai baju hijau kan. Mungkin ada kena-mengena sikit lah. Okey. Tanjak? Sebab bagi saya dia bukan pasal tu. Dia baju Melayu ni bagi saya lengkap dia adalah dengan songkok. Dengan songkok. Ada setengah orang yang pakai baju Melayu tak pakai songkok. Dia free hair. Kalau pakai sampin kena pakai songkok. Tak kena kan? Tak kena. Kalau just kadang-kadang kita pakai baju Melayu top saja dan seluar pun seluar lain, tu ataupun hari raya belah petang orang pun dah kita dah memang kita dah buka semualah. Okey, itu soal fashion. Saya nak check 5 butang ada setengah orang 3 butang, ada setengah orang 4 butang. Saya ingat 5 butang. 5 butang lah, klasik Klasik. Okey, so kita dah selesai soal fashion. Kita pergi kepada serius, topik serius sikit ya. Dan saya nak tanya Syaril. So mungkin ramai yang tak tahu bahawa bonda Syaril adalah seorang mualaf yang telah convert kepada Islam selepas kahwin dengan bapa Syaril. Jadi saya nak tanya, macam mana perayaan raya dan sebagainya bersama dengan family, terutamanya bonda seorang mualaf. Saya rasa tak ada benda yang luar biasa sebab dah lama dah. Tetapi mungkin ada perspektif tertentu Syaril. Ya, dia cuma istimewa lah bagi saya. Memang kemajemukan dalam family saya tu saya dah rasai daripada kecil, of course. Dan istimewa je antaranya ialah saya dapat betul-betul involved dalam Hari Raya dan juga Tahun Baru Cina. Dan waktu kecil benda tu untung sebab kita dapat duit raya dan kita dapat ampau. Bila dah membesar, benda tu jadi bukanlah rugi tetapi dia punya cost dia reverse. Saya kena bagi dua duit raya 2 kali lah setahun. Tetapi balik pada soalan KJ, istimewanya ialah kedua-dua ibu dan ayah saya betul-betul menjiwai perayaan masing-masing. Jadi dalam konteks Hari Raya ni, ibu saya yang walaupun masih lagi mengekalkan budaya Cina dia, tetapi bila datang saja Hari Raya dia betul-betul menjiwai. Dan mungkin waktu kecil yang antara benda yang awkward bagi dia ialah salam raya lah. Salam raya ni dia tak ada sangat sinonimnya dalam kebudayaan Cina. Bila kebudayaan Cina, Tahun Baru Cina, kita bagi ampau macam tu je. Kita cakap kongsi facai dan dah selesai kan. Tapi dalam konteks Hari Raya dan orang Melayu, memang kita kena, especially anak dengan mak ayah, kita mohon maaf, kita ada peluk, ada nangis. Jadi benda tu mungkin waktu awal mak saya agak nampak benda tu different sikit, tetapi sekarang ni dia yang menunggu. Dia dah betul-betul menjiwai dan dia tengah tunggu bila anak aku nak datang ni, minta maaf dan sebagainya. Jadi perkara itu benda yang saya dah lalui lah. Saya tak tahu kenapa, tapi bila saya tengok kepada budaya Cina dengan budaya kita masa raya, kita salam raya kan, yang terlintas dalam pemikiran saya yang tidaklah sama tapi macam sama sikit adalah upacara minum teh. Minum teh. Waktu kahwin kan. Sebab anak kena persembahkan teh kepada ibu bapa. That's the closest lah. Saya rasa dalam budaya Cina yang tidak sama. Not cultural appropriation tapi nampak macam similar. That's the only moment lah. Sekali dalam seumur hidup. Berbanding kita tiap-tiap tahun. Betul. Tapi sebelum nak tanya KJ juga pasal pengalaman, tapi sedar tak antara benda yang selalu kita gurau, atau saya tak tahulah, dalam family saya ada yang bergurau kata kita ni selalu tiap-tiap tahun minta maaf. Lepas habis minta maaf tu tak sampai beberapa jam dah mula dah start gosip pasal orang lain dan sebagainya. Itu kadang-kadang ada juga dalam kita punya kebudayaan. Ni budaya kosong-kosong lah. Budaya kosong-kosong lepas tu start balik terus. Back to zero, lepas tu start balik. Terus. Saya rasa kalau kita betul-betul nak menjiwai upacara dan juga semangat bermaaf-maafan ni, kita jangan anggap bahawa meter tu kembali kepada zero dan kita boleh max out meter tu sampai tahun depan. Saya rasa that's not the spirit of raya lah. Sure. That's not the spirit. Okay. Saya nak tanya KJ juga, membesar dan lahir di Kuwait, dan mungkin membesar di negara selain daripada Malaysia. Apa pengalaman KJ beraya? So raya tu jadi extra special. Walaupun di Malaysia dia special, tapi bila kita berada di luar negara dia extra special. Sebab itulah masa yang kita pakai baju Melayu. Mungkin kalau kita duduk di Malaysia pakai baju Melayu ni bukanlah setiap hari tetapi lebih kerap daripada bila kita berada di luar negara. Mungkin setahun sekali ataupun 2 kali baru kita nak pakai baju Melayu, benda yang exciting. Dan orang dalam negara tu akan tengok dan kita nak pergi ke solat raya biasanya sama ada di kedutaan ataupun
berjalan di Dewan Malaysia Hall, contohnya di London. Jadi dia memang sangat special, dan saya masih lagi ingat arwah bapa saya bawa saya ke Sembahyang Raya, solat raya, takbir tu, bila saya dengar takbir tu selalu saya teringat kepada beliau. Antara memory yang ada certain memory yang imprint dalam pemikiran kita daripada kita kecil dahulu. Lepas tu kita akan ada open house. Jadi bila kita berada di negara asing ataupun di negara luar, keistimewaan itu dia menjadi lebih hebat. Dia jadi accentuated dalam bahasa Inggeris mungkin. Sebab kalau di sini bukan saya kata tak istimewa, tapi semua buat benda yang sama. Tapi kalau di situ itu adalah sangat-sangat luar biasa lah. Dan dia memerlukan effort kita sendiri. Effort untuk mempersembahkan bahawa this is Malaysia, this is what it is like being a Malay Muslim in Malaysia, this is our celebration. Dan dia punya tahap kebanggaan tu mungkin lain sedikit. Tahap kegairahan tu, tahap excited tu lain sikit bila berada di sini. Dan juga kita dapat sebab zaman 80-an dan sebagainya, bukan ada supermarket Asian supermarket di mana kita boleh beli rempah dengan mudah. Kalau sekarang ni, kalau kita nak buat rendang ke apa benda ke, di mana-mana saja kota-kota besar, London ke apa benda, kita ada Asian supermarket, boleh beli rempah dengan mudah. Tapi zaman 80-an mana ada. Mak kena pesan daripada makcik, pakcik dan sebagainya untuk menghantar. Kalau ada yang balik ke Malaysia, kita kena pesan, bawa balik santan, bawa balik itu dan ini dan sebagainya. So benda tu jadi extra special daripada sekarang. Kalau London sekarang ni bukan hanya supermarket, Asian supermarket, malah berlambak restoran Melayu di sana. Saya rasa Syaril pun biasa sebagai penghuni London, sentiasa berada di situ. Okey, kita akan kembali lepas break ini. Okey, kembali kita ke episod istimewa, episod raya keluar sekejap. Kita bincang dah tentang beberapa perkara, tentang fashion, tentang pengalaman kita, fashion bukan fashion biasa, fashion raya, dan juga pengalaman kita beraya sewaktu kecil berbanding hari ini. Mungkin satu dua lagi perkara kita nak sentuh sebelum kita tamatkan episod, tentang iklan raya. Iklan raya KJ, terutamanya di Malaysia ni satu perkara yang dinanti-nantikan lah. Terutamanya sekarang ni masih ada yang sedap, yang masih ada yang menarik, tetapi kalau seingat saya membesar, umur remaja dan sebagainya, ada beberapa iklan-iklan yang betul-betul menangkap dan menyayat hati pun ada juga. Menangkap imajinasi, menyayat hati. Satu yang mungkin kita nak ajak, satu dua iklan lah kita nak mengajak pendengar-pendengar yang mungkin dah lupa ataupun nak check balik iklan-iklan yang popular ni. Salah satunya iklan raya TV3 pada tahun, saya tak ingat tahun apa, tapi yang KJ mengejek saya kononnya selalu pergi ke London. Iklan ini berkenaan dengan orang yang pergi London selama 10 hari. Oh, dia baru balik London. Dia baru balik London selepas 10 hari, tapi dia punya slang dia macam dah duduk sana sepanjang hayat. Kalau KJ ingat iklan tu. Arwah di Bahno kot. Yes. Yang jadi pemandu taksi. Menjadi pemandu taksi. Jadi kalau pendengar-pendengar yang teringat ataupun belum pernah tengok, bolehlah Google ataupun check. Kita akan letak dia link. English accent, lepas tu tiba-tiba keluar Negeri Sembilan. Nampak lawak di situ dan jenaka di situ. Salah satu jenis iklan yang seronok adalah yang melawak, yang membawa jenaka. Tetapi juga ada iklan-iklan lain KJ mungkin nak sentuh yang dia bukan pasal jenaka, tetapi menyentuh hati dan jiwa yang sesuai dengan waktu Aidilfitri. Saya rasa banyak iklan yang emosional lah, yang membawa kepada satu perasaan nostalgia ataupun perasaan hibur dan sedih, dalam gembira lah. Dalam gembira. Yang saya ingat ada satu iklan mungkin 10 tahun lepas kot, Bernas kalau tak silap saya, yang menceritakan kisah dua orang sahabat, budak kecil, anak yatim. Seorang tu dia, kalau tak silap saya, dia bisu. Seorang lagi dia, kalau tak silap saya, mungkin dia buta ataupun pekak. OKU, dua budak kecil yang OKU, yang cuba mencari jalan untuk menziarah
ibu kepada salah seorang daripada adik tu yang berada di Segamat. Dia tunjuk gambar, dan pada waktu itu kita tak tahu bila dia tunjuk gambar mak dia ada ke tidak, tapi Kita akhirnya ingat macam ada lah. macam ada. Cerita So dia macam ceritakan cabaran dia nak dapat bas, nak dapat kereta api, tak dapat. Lepas tu dia hitchhike seorang lori ataupun satu lori, dan akhirnya kita nampak kat hujung tu dia menziarahi kubur ibunya. Jadi itu antara yang bagi saya, yang saya masih lagi ingat lah, Touching yang lah. very touching lah, very emotional. Tapi anda sila komen di ruang komen, what is your Favourite. what was your favourite iklan raya. Dan adakah iklan raya sekarang ini, Ya, tahun-tahun kebelakang setanding. ini setanding dengan yang, sama level, setanding dengan iklan raya yang lepas. ataupun adakah seperti mana banyak benda dalam hidup dulu lebih baik daripada sekarang? Ya, Nostalgia dia. ya. Okay. So kita nak wrap up kita punya episod, sebab esok lusa dah nak raya, dan ini just episod yang agak santai. Lagu raya yang favourite. Dengar beduk berbunyi, sayup bergema di sebuah sunyi. Wow. That's my favourite. That is my favourite. P. Ramlee, Tan Sri P. Ramlee. Okay, yeah. Nak balas ke nak cakap sebut je? Berlalulah sudah Ramadan, sebulan berpuasa. Alright, okay. Tapi saya dari segi lirik dia, segi lirik, sebab kita selalu kena tengok dari segi lirik lah. Lirik, saya suka Datuk Sharifah Aini punya lagu. Sebab dia ceritakan soal makanan. Rasalah ketupat ini dengan rendangnya sekali, kan. So that brings out the colour and the flavour and the taste of raya for me. Ya, dan disampaikan dengan cara yang agak manja. So I really like that song. Cliched song, but raya is I all like the about cliched sadder song. songs as sadder you song. joked. Okay. Some sad things. Kenapa raya ni membawa kepada kesedihan bagi Syaril? Dia bukan membawa pada kesedihan, dia keinsafan. Saya masih, ibu ayah masih ada, jadi it's not about that so much yet. Dan long may that continue. Tapi dia lebih kepada keinsafan tentang, yalah, kita baru keluar daripada Ramadan, dan sentiasa dalam sebulan itu mencari apa kelemahan kita, apa yang kita perlu improve sebagai manusia, sebagai hamba pencipta kita. Jadi ada tema itulah, tema nostalgia tu, ataupun maybe I'm a bit more predisposed to. Yeah, no, I think you're right. Sebab sebelum kita wrap up, kita nak ceritakan apakah lessons learned di Ramadan. Apakah kalau kita nak ambil iktibar daripada bulan puasa Ramadan, bukan hanya bulan puasa ini, tetapi setiap tahun kita menyambut bulan Ramadan, apakah pengajaran yang paling utama yang kita dapat daripada ibadah puasa ni? Maybe I start, Syaril. Dan Syaril sebut soal keinsafan tadi. Ramadan ataupun ibadah puasa ini dan juga bulan Ramadan mengingatkan saya betapa kerdilnya kita. How small we are. Yalah, kita mula dengan the act of fasting ataupun ibadah puasa itu sendiri, di mana itu adalah satu sacrifice, itu adalah satu pengorbanan yang kita melaksanakan setiap hari. Kita rasa haus, kita rasa lapar, menjadi cabaran bagi kita menunggu untuk kita berbuka puasa. Betapa lemahnya kita, betapa kerdilnya kita. Dan pada waktu malam, setelah kita memberi sustenance ataupun makanan kepada diri kita, kita bersyukur dan kita sujud, dan kita cuba rasa consciousness Tuhan ataupun Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bagi saya, segala ego, segala rasa penting diri yang mungkin ada pada diri kita hilang begitu saja. Sebab kita membayangkan bahawa kita salah seorang daripada berbilion yang berpuasa. Kita tidaklah seorang yang lebih istimewa daripada orang yang sebelah kita, kecuali keistimewaan yang diukur dari segi ketakwaan kepada Tuhan. So puasa, I don't know, makes me feel very small, but in a good way. Ya,
no different from you, but maybe something yang lain sikit kalau saya nak tambah. Mungkin kesedaran betapa banyak masa kita pada masa-masa yang lain dibazirkan ataupun dihabiskan dengan benda yang duniawi. Ini reality lah bagi kita semua, tapi dia akan hit home waktu bulan Ramadan. Sebab bulan Ramadan kita ada cadence dia kan, ada benda yang kita selain daripada puasa, kita nak kejar tarawih, kita nak buat benda-benda yang kita tak akan buat biasanya lah pada bulan-bulan yang lain. Dan kita juga mengambil keputusan untuk delay ataupun kurangkan aktiviti-aktiviti lain yang biasa. Jadi dengan keputusan-keputusan itu kita sedar sebenarnya dalam hari yang biasa, bulan-bulan yang lain, berapa banyak waktu dalam 24 jam tu kita betul-betul fikir tentang Tuhan, tentang kemanusiaan kita sendiri yang lemah. The taqwa lah, the consciousness, right? The consciousness of his presence. At least for me, ada kesedaran bulan Ramadan betapa pada bulan-bulan lain mungkin tak sebanyak yang sepatutnya lah. Jadi keinsafan itu timbul. Dan sama macam KJ kata tadi, dari segi bila kita, hubungan kita sesama manusia, bila minta maaf pada bulan ataupun pada hari raya, sama jugalah kita punya challenge ni ialah bagaimana keinsafan ni tak tamat selepas seminggu raya. Selepas seminggu bulan Syawal, bila kita dah start beraya, dah start fikir pasal benda lain, dah start fikir okay, kita dah kena start kerja balik macam biasa, macam mana nak bawa, kalau tak semua pun setiap tahun sebahagian daripada improvement yang kita buat bulan puasa, supaya dengan peredaran zaman kita menjadi lebih baik lah. So I suppose saya berdoa bahawa saya dapat tahap ketakwaan dan keimanan. I want the same level of taqwa, the same level of iman that I tried during Ramadan for the rest of the year. So I can constantly feel and be conscious of His presence. Itu yang saya doakan. Sebab mungkin pada bulan ini perasaan itu heighten pada tahap yang tinggi, sebab kita cuba sedaya upaya untuk merasai dan mengejar ketakwaan dan keimanan tersebut. Dan we can only pray that we enjoy the same, so that we are conscious of His presence and that we can derive the mercy of His presence for the rest of the year. Yeah. Anything you wanted to say about this year in particular? Well, tahun ini ialah tahun yang unik sikit lah, unik sikit, keluar sekejap semua tu, tapi tak apalah ya. Dalam semangat hari raya, kita pandang ke hadapan, kita rasa bahawa kita semua ada rezeki masing-masing lah ya. Dan akhirnya insya-Allah rezeki di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ikhtiar, tapi kita doa yang terbaik untuk diri kita, dan saya doakan yang terbaik untuk anda semua ya, termasuk yang saya telah komen dalam keluar sekejap selama ni. Sama bagi saya KJ. Ini bukan masa untuk kita buat komen-komen sinis, itu episod-episod lain kita buat, but pasal raya ni, untuk tahun ni macam KJ gambarkan tadi, ialah kita melalui cabaran, tetapi ada istimewa dia lah bila Ramadan yang pertama semenjak insiden itu berlaku, membuatkan kita punya level keinsafan tu lebih tinggi, membuatkan kita sedar bahawa hidup kita ni kita rancang, tapi Allah yang akan menentukan. Dan apa yang kita boleh buat hanyalah ikhtiar, buat apa yang kita rasa betul, dan the rest leave it to Allah Subhanahu Wa Taala. So daripada kami di podcast Keluar Sekejap, daripada saya KJ, saya Syaril Hamdan, selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Dan kepada Syaril, selamat Raya. Selamat Raya KJ. Daripada kami di Keluar Sekejap, selamat Hari Raya. Maaf zahir batin. Terlupa nak sebut tadi, kami di Keluar Sekejap akan bercuti selama seminggu, dan kita akan kembali ke udara selepas seminggu. Tim Lemang.